Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih ekstensif pada muka surat 242 sehingga 243. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Nyatakan semua komponen dalam pemodelan matematik. Terdapat 6 komponen dalam pemodelan matematik, iaitu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah, mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan masalah, menentusakan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan, memunikan model matematik, dan melaporkan dapatan. Soalan 2. Seorang ahli sains sedang mengkaji pola penyejukan bagi sejenis bahan tertentu dalam suatu tempoh masa yang tertentu. Dalam kajiannya, ahli sains perlu memanaskan sampel bahan itu sehingga 200 darjah Celsius. Beliau kemudian mencatatkan suhu penyejukan sampel bahan itu sehingga suhu bilik. Jadual berikut menunjukkan data yang dikumpulkan bagi 2 minit pertama proses penyejukan. Raja di bawah menunjukkan 3 model yang mungkin bagi data tersebut, iaitu model linear, model kuadratik, dan model eksponen. Soalan A. Antara A, B, dan C, yang manakah model linear, model kuadratik, dan model eksponen? Apabila kita telitikan graf di bawah, yaitu graf A, didapati bahawa graf itu adalah menurun, kemudian akan meningkat semula. Jadi, graf A ini merupakan model kuadratik. Kemudian bagi graf B pula, didapati bahawa graf itu akan menurun secara mendadak. Maka, graf B adalah model eksponen. Manakala graf C merupakan satu garis lurus. Oleh itu, graf C merupakan suatu model linear. Soalan B. Antara A, B, dan C, model yang manakah paling baik menghuraikan suhu sampel bahan itu dalam julat masa? T adalah dari 0 sehingga 250. Terangkan sebab model lain tidak dapat menghuraikan suhu dalam julat masa berkenaan dengan baik. Apabila kita bandingkan ketiga-tiga model tersebut, model eksponen adalah yang paling baik untuk menghuraikan suhu sampel bahan itu dalam julat masa yang dinyatakan. Kerana dalam proses penyejukan, suhu tidak seharusnya akan meningkat semula seperti yang ditunjukkan dalam model kuadratik. Manakala suhu juga tidak seharusnya jatuh ke bawah 0 darjah Celsius seperti yang ditunjukkan dalam model linear, sebab proses penyejukan adalah sehingga suhu bilik sahaja. Soalan 3. Apabila altitude bertambah, suhu biasanya menurun. Secara purata, kadar penurunan suhu bagi troposfera, iaitu lapisan pertama atmosfera bumi, ialah 6.5 darjah Celsius per 1000 meter. Raja di bawah menunjukkan keratan rentas Gunung Kinabalu 4095 meter di Sabah dengan suhu yang berbeza pada altitude berlainan. Suhu pada altitude 0 meter, iaitu paras laut, ialah 30 darjah Celsius. Soalan A. Tulis satu persamaan yang mengungkapkan suhu T darjah Celsius sebagai satu fungsi dalam altitude X meter bagi situasi yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Diberi dalam soalan bahawa kadar penurunan suhu akan sama dengan 6.5 darjah Celsius per 1000 meter. Dan kita tahu bahawa kadar penurunan suhu akan sama dengan penurunan suhu dibahagi dengan altitude. Berdasarkan hubungan ini, kita susun semula hubungan tersebut di mana kita pindahkan altitude ke sebelah kiri menjadi hasil darab, maka kita akan dapat hubungan penurunan suhu akan sama dengan 6.5 per 1000 darab dengan altitude. Manakala untuk pengiraan suhu tersebut, ia akan sama dengan suhu awal tolak dengan penurunan suhu. Berdasarkan hubungan yang kita dapat tersebut, kita akan bina satu jadual di sebelah, di mana lajur pertama adalah altitude iaitu X dalam meter. Nilai-nilai X ini adalah disalin daripada gambar rajah di atas, iaitu 0, 1000, 2000 sehingga 3000 meter. Lajur yang kedua merupakan penurunan suhu dalam darjah Celsius, iaitu dikira berdasarkan rumus di sebelah. Untuk altitude 0 meter, penurunan suhu yang terlibat adalah 6.5 per 1000 darab dengan altitude 0 meter. Bagi altitude 1000 meter pula, penurunan suhu adalah sama dengan 6.5 per 1000 darab dengan 1000 meter. Dengan mengulangi langkah yang sama, kita boleh mengira penurunan suhu yang berikutnya. Seterusnya untuk lajur ketiga dalam jadual, kita akan mengirakan suhu iaitu T dalam darjah Celsius berdasarkan rumus di sebelah.
Oleh itu, bagi altitude sifar meter, suhu akan sama dengan suhu awal iaitu 30 darjah Celsius tolak dengan penurunan suhu yang telah kita kira di lajur kedua iaitu 6.5 per 1000 darab dengan sifar. Manakala bagi altitude 1000 meter, suhu akan sama dengan suhu awal 30 tolak dengan penurunan suhu di lajur kedua iaitu 6.5 per 1000 darab dengan 1000. Dengan mengulangi langkah sama, kita boleh dapatkan suhu bagi altitude yang seterusnya. Apabila kita teliti lajur terakhir dalam jadual, iaitu suhu, kita boleh terbitkan satu hubungan, di mana suhu ini, T, akan sama dengan suhu awal 30, tolak dengan 6.5 per 1000, iaitu kadar penurunan suhu, darab dengan altitude, di mana altitude diwakili dengan huruf X. Oleh itu, kita boleh terbitkan hubungan ataupun model seperti ini. Ataupun kita boleh tuliskan hubungan ini dengan cara yang kedua, di mana 1000 ini sebenarnya akan sama dengan 10 kuasa 3. Dan 10 kuasa 3 ini kita bawa ke atas, dia akan menjadi 10 kuasa negatif 3, seperti persamaan di bawah. Soalan B. Sahkan persamaan anda di A adalah munasabah dengan menggunakan data yang diberi dalam raja. Dua persamaan di bawah ini adalah persamaan yang kita dapat di soalan A tadi. Dengan itu, cikgu akan gunakan persamaan di bawah untuk buat pengesahan. Pertama, apabila X adalah sama dengan 1000, kita gantikan nilai X 1000 ini ke dalam persamaan, akan dapat bahagian ini, di mana jawapannya akan sama dengan 23.5 darjah Celsius. Seterusnya, apabila X adalah sama dengan 2000, kita gantikan ke dalam persamaan, akan dapat jawapan 17 darjah Celsius. Dan akhir sekali kita gantikan nilai X dengan 3000 ke dalam persamaan, kita akan dapat nilai 10.5 darjah Celsius. Didapati bahawa ketiga-tiga nilai suhu yang kita dapat adalah sepadan dengan nilai dalam raja. Oleh itu, model matematik ataupun persamaan itu adalah sesuai untuk menangani masalah berkenaan. Soalan C. Lukis satu graf yang menunjukkan hubungan antara X dengan T. Tunjukkan dengan jelas skala pada setiap paksi dan labelkan paksi anda. Dengan ini, kita akan gunakan data yang diberikan dalam raja. Data-data tersebut akan diterjemahkan dalam bentuk koordinat titik, iaitu sifar 30, 1000, 23.5, 2017, 3000, 10.5. Dalam graf tersebut, kita akan labelkan paksi mengufuk itu dengan altitude iaitu X meter. Manakala bagi paksi mencancang, ia akan dilabel dengan suhu T darjah Celsius. Skala yang kita gunakan pada paksi mengufuk adalah setiap 2 cm mewakili 1000 meter. Pada paksi mencancang pula, setiap 2 cm mewakili 20 darjah Celsius. Seterusnya, kita boleh mula plotkan titiknya, iaitu titik pertama adalah sifar 30, titik kedua 1023.5, titik ketiga 2017, dan yang terakhir adalah 3010.5. Akhir sekali kita sambungkan semua titik itu dengan satu garis lurus. Inilah graf yang terbentuk. Soalan D. Apakah julat yang munasabah bagi fungsi Tx? Justifikasikan jawapan anda. Cikgu telah panjangkan graf tadi supaya boleh dapatkan nilai sehingga 4000. Daripada graf, apabila X adalah sama dengan 4000, maka nilai T-nya adalah sama dengan 4 darjah Celsius. Maka julat yang kita nak di sini adalah dari 4 sehingga 30 darjah Celsius. Jawapan kita adalah julat bagi fungsi Tx ialah 4 darjah Celsius sehingga 30 darjah Celsius. Ini adalah kerana tinggi Gunung Kinabalu adalah lebih kurang 4000 meter. Soalan E. Apakah keturunan bagi graf yang dilukis? Apakah pengertian keturunan graf tersebut dalam konteks suhu dan altitude? Kita akan kira keturunan graf itu menggunakan rumus ini, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak dengan X1. Oleh itu, kita akan memerlukan dua koordinat titik untuk mengira keturunan ini. Daripada graf, cikgu pilih titik sifar 30 dan titik 2017. Ini merupakan nilai-nilai X2, Y2 dan juga X1, Y1 kita. Kita gantikan nilai-nilai itu ke dalam rumus di atas, di mana keturunan akan sama dengan 30 tolak dengan 17 darjah Celsius bahagi dengan sifar tolak 2000 meter.
jawapan akan sama dengan negatif 6.5 darab 10 kuasa negatif 3 darjah Celsius semeter. Nilai kecurunan ini membawa maksud, bagi kenaikan setiap 1 meter, akan terdapat penurunan suhu sebanyak 0.065 darjah Celsius. Soalan F. Apakah pintasan Y bagi graf yang dilukis? Apakah pengertian pintasan Y bagi graf tersebut dalam konteks suhu dan altitude? Apabila kita teliti graf tersebut, didapati bahawa nilai pintasan Y adalah 30 darjah Celsius. Ini bermaksud suhu adalah 30 darjah Celsius pada altitude 0 meter, iaitu pada paras laut. Soalan G. Adakah munasabah untuk membuat andaian bahawa suhu selalu berkurangan pada kadar linear apabila altitude bertambah? Terangkan jawapan anda. Jawapannya adalah ya. Suhu berkurangan pada kadar linear apabila altitude bertambah bagi troposfera, memandangkan hubungan antara T dengan X adalah satu garis lurus, iaitu merupakan suatu fungsi linear. Soalan 4. Raja di sebelah menunjukkan sebuah jambatan gantung. Jarak terdekat dari kabel melengkung ke platform jambatan ialah 5 meter. Dengan menggunakan pemodelan matematik, tunjukkan cara seorang jurutera boleh menggunakan maklumat yang diberi untuk menyelesaikan masalah berikut. Soalan A. Tentukan fungsi yang mewakili kabel melengkung itu. Kabel melengkung jambatan itu adalah menyerupai suatu graf fungsi kuadratik seperti di sebelah. Daripada graf ini, kita boleh dapatkan 3 koordinat titik, di mana yang ini adalah negatif 300, sebelah ini pula adalah positif 300. Tinggi kedua-dua hujung kabel melengkung tersebut adalah sama dengan 35 meter. Diberi dalam soalan bahawa, jarak terdekat dari kabel melengkung ke platform jambatan ialah 5 meter. Maksudnya titik terendah ini adalah 5 meter daripada platform jambatan. Disebabkan bentuk kabel melengkung menyerupai suatu fungsi kuadratik, kita akan tentukan fungsi kuadratik terlibat dalam bentuk Y sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Seterusnya kita akan pilih dan gantikan 3 data ke dalam persamaan, di mana 3 data yang dipilih daripada raja di bawah adalah koordinat negatif 335, koordinat sifar 5, koordinat 335. Bagi koordinat titik pertama, iaitu negatif 335, ini merupakan nilai X dan Y dalam persamaan. Kita gantikan nilai ini ke dalam persamaan tersebut, akan dapat persamaan ini. Seterusnya, ia akan diringkaskan menjadi 35 sama dengan 90,000 A tolak 300 B tambah dengan C. Bagi koordinat titik yang kedua, iaitu sifar 5, kita gantikan nilai X dan Y ini ke dalam persamaan yang sama, akan memperolehi persamaan ini. Seterusnya, ia akan diringkaskan menjadi C sama dengan 5. Bagi koordinat titik yang ketiga, 335, kita akan gantikan nilai-nilai X dan Y ini ke dalam persamaan yang sama juga, akan memperolehi persamaan ini. Seterusnya diringkaskan menjadi 35 sama dengan 90,000 A tambah 300 B tambah dengan C. Disebabkan kita dah dapat nilai C adalah sama dengan 5, kita gantikan ke dalam persamaan ini, akan dapat persamaan seperti ini. Kemudian kita pindahkan positif 5 ini ke sebelah menjadi hasil tolak, maka persamaan itu akan diringkaskan menjadi 90,000 A tolak 300 B sama dengan 30, dilabel sebagai persamaan 1. Manakala bagi persamaan yang ini pula, kita gantikan nilai C dengan 5, akan dapat persamaan ini. Kita pindahkan 5 ini ke sebelah menjadi hasil tolak, maka akan menghasilkan persamaan 90,000 A tambah 300 B sama dengan 30, dilabel sebagai persamaan kedua. Seterusnya, kita akan selesaikan persamaan linear serentak dengan cara penghapusan, di mana kita akan ambil persamaan 1 tolak dengan persamaan 2. Hasil tolaknya akan sama dengan negatif 600 B sama dengan sifar. Negatif 600 ini dibawa ke sebelah menjadi hasil bahagi, maka nilai B adalah sama dengan sifar. Kemudian, kita akan gantikan nilai B sama dengan sifar ini ke dalam persamaan 1 di atas. Akan menghasilkan persamaan ini. Seterusnya, persamaan ini akan diringkaskan menjadi 90,000 A sama dengan 30. Kita pindahkan 90,000 ini ke sebelah menjadi hasil bahagi, maka nilai A adalah sama dengan 1/3000. Akhir sekali, kita gantikan semua nilai A, B, dan C ini ke dalam fungsi kuadratik umum di atas,
akan menghasilkan fungsi kuadratik yang mungkin, iaitu y sama dengan 1/3000 x kuasa 2 tambah dengan 5. Soalan B. Tentukan bilangan kabel menegak yang diperlukan di kedua-dua belah jabatan jika jarak di antara dua kabel menegak yang berturutan ialah 20 meter. Maksudnya, jarak bagi setiap bahagian ini adalah sama dengan 20 meter. Kita petikaikan pada sebelah jambatan sahaja dahulu, di mana kita akan tentukan jarak antara kabel menegak pertama dan terakhir. Sebab, jarak antara dua menara konkrit ini akan sama dengan 600 meter. Tapi kita sebenarnya memerlukan jarak antara kabel menegak ini. Dan kita tahu bahawa jarak daripada menara konkrit kepada kabel yang pertama ini adalah sama dengan 20 meter. Begitu juga dengan jarak menara konkrit hujung ini dengan kabel menegak sebelahnya adalah sama dengan 20 meter. Oleh itu, jarak ini, iaitu jarak antara kabel menegak pertama sehingga yang terakhir, akan sama dengan 600 tolak 2 darab dengan 20. Jawapannya adalah 560 meter. 560 meter itu adalah jarak daripada kabel menegak pertama sehingga kabel menegak yang terakhir. Oleh itu, kita bahagikannya dengan 20 untuk mengetahui ada berapa bilangan jarak 20 meter di sini. Jadi, selepas dibahagi, kita akan dapat jawapan 28. Bermaksud, terdapat 28 kali ataupun 28 bilangan jarak 20 meter, di mana ini adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat sehingga yang terakhir ini adalah jarak 20 meter yang ke-28. Dengan erti kata lain, terdapat 28 jarak di antara dua kabel menegak yang bertulutan. Tetapi soalan sebenarnya minta kita kira bilangan kabel menegak. Oleh itu, untuk mendapatkan bilangan kabel menegak pada sebelah jabatan ini, kita kena ambil bilangan jarak 20 meter iaitu 28 ditambah dengan 1. Bermaksud sebenarnya terdapat 29 kabel menegak. Ini adalah yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang terakhir ini adalah kabel menegak yang ke-29. Untuk itu, bilangan kabel menegak pada kedua-dua belah jambatan akan sama dengan 2 darab dengan 29, iaitu 58 kabel menegak. Ini merupakan bilangan kabel menegak pada bahagian ini dan juga bahagian ini, kedua-dua belah jabatan. Soalan C. Tentukan jenis bahan kabel yang harus digunakan supaya jumlah kos kabel menegak adalah minimum. Disebabkan bilangan data iaitu kabel menegak yang terlibat adalah banyak, jadi cikgu sediakan pengiraan dalam bentuk hamparan elektronik. Jadi anda boleh rujuk catatan pada deskripsi video YouTube untuk mendapatkan salinan hamparan elektronik yang telah disediakan. Nilai-nilai dalam jadual ini adalah yang kita dah buat pengiraan dalam hamparan elektronik. Manakala persamaan ini merupakan persamaan yang kita dapat untuk soalan ini. Jadi kita mula dengan jarak di antara kabel menegak 15 meter. Untuk kes ini, jumlah jarak antara kabel menegak akan sama dengan 600 tolak dengan 2 kali jarak menara konkrit daripada kabel menegak sebelahnya, seperti yang telah cikgu terangkan tadi, di mana ia akan sama dengan 570. Maksudnya jarak dari sini sehingga sini. Kemudian, kita kirakan separuh atau setengah daripada jumlah jarak antara kabel menegak, iaitu 570 dibahagi 2 akan sama dengan 285. Ini adalah nilai yang kita akan isi ke dalam jadual, seperti dalam jadual pertama ini, di mana ia akan bermula dengan negatif 285. Kemudian setiap nilai yang berikutnya akan didapati dengan beza sebanyak 15 meter, sehingga nilai yang terakhir adalah 285. Kemudian kita akan buat pengiraan menggunakan hamparan elektronik, iaitu nilai Y ini dikira berdasarkan rumus ini. Maka akan dapatlah semua nilai-nilai Y yang sepadan. Kemudian kita akan kirakan jumlah nilai Y ini. Jumlah ini 565.5 meter ini sebenarnya adalah jumlah panjang kabel menegak yang diperlukan untuk kes 15 meter. Maka, jumlah 565.5 meter ini adalah jumlah panjang kabel menegak untuk sebelah jabatan sahaja. Jadi, kita kena darab 2 untuk dapatkan kesemua jumlah panjang kabel menegak untuk kedua-dua belah jabatan. Seterusnya, ia akan didarab dengan
RM750, yaitu kosnya per meter. Jawapannya, bagi jarak antara kabel menegak 15 meter, kos yang diperlukan adalah RM848.250. Kemudian kita akan ulangi langkah yang sama untuk kes yang kedua, yaitu bagi jarak di antara kabel menegak 20 meter. Jumlah jarak antara kabel menegak ini akan sama dengan 600 tolak dengan 2 kali jarak dari menara konkrit ke kabel menegak sebelahnya. Jawapannya akan sama dengan 560. Kemudian kita akan kira separuh daripada jumlah jarak antara kabel menegak, yaitu 560 dibahagi 2 akan dapat 280. Ini merupakan nilai yang akan kita isikan ke dalam jadual, yaitu bermula dengan negatif 280. Setiap beza ini adalah sebanyak 20 meter. Dan nilai X ini akan berlanjutan sehingga 280. Kemudian, nilai Y ini adalah dicari menggunakan persamaan ini. Seterusnya kita akan kirakan jumlahnya, yaitu jumlah Y adalah 415.7. Ini merupakan jumlah panjang kabel menegak pada sebelah jambatan untuk jarak 20 meter. Dengan ini, bagi jarak di antara kabel menegak 20 meter, jumlah kos yang diperlukan adalah 415.7 meter darab dengan dua belah jabatan, darab dengan kosnya per meter, iaitu RM1,000 per meter. Maka jumlah kos yang diperlukan untuk kes ini adalah RM831.400. Kita isikan nilai tersebut dalam jadual di bawah. Kita ulangi lagi pengiraan yang sama bagi kes yang ketiga, iaitu bagi jarak di antara kabel menegak 25 meter. Jumlah jarak antara kabel menegak ini akan sama dengan 600 tolak dengan 2 kali jarak antara menara konkrit dengan kabel menegak sebelahnya, iaitu 25. Jawapan adalah 550. Seterusnya, separuh daripada jumlah jarak antara kabel menegak adalah sama dengan 550 per 2, iaitu 275. Ini merupakan nilai yang akan kita masukkan ke dalam jadual. Kemudian beza antara nilai-nilai dalam jadual ini bagi X adalah sebanyak 25 meter. Ia akan disenaraikan sehingga nilai 275. Berdasarkan nilai-nilai X ini, kita akan dapatkan nilai Y yang sepadan dengan menggantikan nilai X itu ke dalam persamaan ini. Akhirnya, kita akan dapat jumlah nilai Y, yaitu 325.8 meter. Ini merupakan jumlah panjang kabel menegak bagi kes 25 meter. Dengan ini, jumlah kos bagi jarak di antara kabel menegak 25 meter akan sama dengan 325.8 meter, yaitu jumlah panjang kabel menegak di sebelah jabatan, darab dengan dua belah jabatan, darab dengan kos per meter, yaitu RM1,200. Dengan itu, jumlah kos yang diperlukan adalah RM781.920. Kita isikan nilai tersebut ke dalam jadual di bawah. Sekarang kita bandingkan ketiga-tiga kos tersebut. Didapati bahawa jumlah kos kabel menegak bagi jenis bahan kabel C adalah yang paling murah. Ini bermaksud, jenis bahan kabel C dengan jarak di antara setiap kabel menegak berturutan ialah 25 meter harus digunakan. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.